Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so pada hari ini saya akan borakkan dengan korang semua tentang review saya kepada One Piece Film Red. One Piece Film Red telah pun dikeluarkan pada 22 September 2022 di Malaysia. Dekat Jepun dia keluar lebih awal, iaitu pada 6 Ogos 2022. Sebab Jepun, of course lah, One Piece berasal daripada Jepun, jadi Jepun yang keluar dulu. Dan kalau tak silap saya, selepas Jepun adalah France, kalau tak silap saya lah. Jadi di Malaysia, macam mana saya cakap tadi, keluar pada 22 September 2022. By the time video ni keluar, movie tu telah pun dikeluarkan di Malaysia lebih daripada 1 minggu. Jadi saya rasa saya bebas untuk cakap spoiler. Jadi saya warning siap-siap awal-awal kepada siapa-siapa yang tak tengok lagi One Piece Film Red dan dia memang tak nak dengar spoiler pasal One Piece Film Red. Video ni memang contain 100% spoiler. Memang ada 100% spoiler. Saya akan cerita review saya berdasarkan spoiler. Jadi kalau korang bukannya peminat spoiler, korang boleh tinggalkan video ni lah. Korang boleh skip video ini. So, tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan review saya kepada One Piece Film Red. One Piece Film Red mengisahkan tentang seorang perempuan yang digelar sebagai anak Shanks yang bernama Uta. Uta ni, untuk pengetahuan korang, dia punya suara memang sedap. Kalau dia nyanyi tu, like korang pun kalau dah tengok movie tu, korang dengarlah suara dia macam mana. Jadi bila suara dia dah sedap, dia buat konsert di satu pulau bernama Elegia. Dan dekat pulau Elegia ni pun sebenarnya ada satu kejadian yang terjadi di waktu lalu di pulau Elegia ini. Jadi pasukan Straw Hat Pirate, iaitu Mugiwara no Ichimi, telah pun datang ke pulau Elegia untuk menyaksikan konsert Uta bersama-sama dengan orang-orang lain lah. Orang-orang awam semua datang ke pulau Elegia untuk menyaksikan konsert Uta tersebut. Jadi bukan setakat pasukan Mugiwara no Ichimi je, macam saya cakap tadi, ada orang-orang awam juga. Dan di sebalik orang awam tu juga ada Marines, iaitu Kobe dan juga Helmeppo, iaitu pasukan SWORD daripada Marines. Dan juga ada Bulweno, ladies and gentlemen, daripada anggota Cypher Pool. Bila dengar Marines dan juga Cypher Pool berada dekat satu tempat ni, mesti ada something yang diorang nak siasat. And yes, Uta sebenarnya ada simpan satu rahsia. Dia tak lebih kepada rahsia lah. Dia ada satu plan untuk orang-orang yang datang ke konsert dia. Dan bukan setakat orang-orang yang datang konsert dia tu saja, tapi orang-orang yang dengar broadcast live konsert dia. Apabila plan Uta ni telah pun berjaya, ada satu orang yang bernama Gordon dekat pulau Elegia itu mengatakan kepada pasukan Mugiwara no Ichimi, hanya ada seorang saja yang boleh stopkan Uta buat masa ni. Orang itu tak lain tak bukan adalah ayah kepada Uta sendiri, iaitu Akagami no Shanks, salah seorang daripada Yonko dalam dunia One Piece. So ladies and gentlemen, itulah dia sinopsis ataupun cerita ringkas tentang plot One Piece Film Red ni. So kita mulakan review saya dengan apa pendapat saya tentang movie Red ini, One Piece Film Red. One Piece Film Red ni akan ada 7 live performance daripada Uta, iaitu Uta akan menyanyi. Jadi boleh dikatakan macam One Piece Film Red ni, selain daripada genre berlawan, fighting semua tu, genre dia adalah musical, di mana macam mana saya cakap tadi, ada 7 lagu ladies and gentlemen yang korang akan dengar sepanjang korang tengok One Piece Film Red ni. Dan pada saya, lagu dia memang okey, memang best. Cuba ada 2-3 lagu je lah yang mungkin tak berapa best, tapi lagu yang awal-awal, lagu pertengahan dan lagu yang akhir tu kan, memang best lah. Lagi-lagi yang akhir tu, pada pendapat saya lah. Apa pendapat korang tentang lagu dalam One Piece Film Red ni? Lagu apa favourite korang? Korang boleh tinggalkan kat bawah. Dan untuk pengetahuan korang, saya nak sentuh sikit pasal lagu dalam One Piece Film Red ni. Lagu ini sendiri sebenarnya menjadi satu isu besar dalam One Piece Film Red ini, di mana ramai orang kritik One Piece punya movie kali ni banyak sangat lagu. Tapi pada saya, lagu tu tak adalah menjadikan movie ni tak best. Pada saya, macam kita beli tiket tu, kita dapat 2 dalam 1. Di mana kita dapat movie, kita dapat konsert. Pada pendapat saya lah. Dan untuk pengetahuan korang semua, saya dah tengok cerita ni 3 kali. Saya tengok cerita ni 3 kali. Kali pertama saya pergi fan screening. Terima kasih kepada Aimon Channel, Miharu, Kenshin dan juga JSC kerana sponsor saya pergi ke fan screening pada 3 hari bulan 9 yang lepas. Kali kedua saya pergi tengok adalah bersama-sama dengan One Piece YouTuber Malaysian dan juga subscriber. Kita orang punya event gathering itu. Dan yang ketiga saya tengok adalah normal screening. Untuk pengetahuan korang, saya dah sediakan vlog
khas untuk ketiga-tiga event yang saya pergi ni. Korang boleh check dekat saya punya playlist. Saya dah letak under One Piece Film Red vlog. Korang boleh pilih korang nak tengok experience saya yang mana, iaitu dekat fan screening ke, ataupun dekat gathering YouTuber One Piece Malaysia ke, ataupun yang normal screening saja. Korang boleh pergi tengok dekat playlist saya. Bila saya dah tengok 3 kali ni, tuan-tuan dan puan-puan, pada saya lagu tu sendiri sebenarnya memang okey dengan cerita dia, dan ada lagu yang kena dengan cerita One Piece Film Red ni lah. Mungkin ada yang tak berapa suka macam mana saya cakap dekat awal video tadi, di mana ada orang kritik One Piece Film Red ni terlalu banyak sangat lagu lah, Bollywood lah, apalah, semua ada. Alright, tapi pada saya dia punya lagu tu just nice and it's good lah. Seterusnya, ladies and gentlemen, saya akan borakkan tentang plot dalam One Piece Film Red kali ini. Pada saya, plot dalam One Piece Film Red kali ini dia agak menarik sebab ada plot twist. Kenapa saya cakap ada plot twist? Untuk pengetahuan korang, awal-awal cerita ini kita dapat tahu yang Shanks adalah orang yang bertanggungjawab yang memusnahkan Pulau Elegia pada waktu dulu. Tapi bila kita dah dekat pertengahan, dah dekat akhir tu, kita dapat tahulah yang sebenarnya bukan Shanks yang memusnahkan Pulau Elegia. Tapi kita dapat tahu yang Todd Musica lah yang memusnahkan Pulau Elegia, bukannya Shanks ataupun Red Hair Pirates. Kalau nak dibandingkan dengan Stampede, pada saya movie filem Red ni dia punya plot lagi tersusun. Kita dapat tengoklah dia punya tersusun tu sebab awal-awal okey, dia dekat konsert Uta. Lepas tu kita dapat tahu Uta punya plan. Lepas tu kita dapat tahu yang dia orang semua tu, Luffy, Law, semua tu berada dekat dunia yang lain, dan dekat dunia yang real dia orang tertidur. So dekat situ kita dapat tengok dia punya tersusun, ladies and gentlemen. Seterusnya saya akan borakkan tentang fighting scene dalam One Piece Film Red. Fighting scene dalam One Piece Film Red kali ini pada saya memang menarik disebabkan kita dapat tengok pasukan Red Hair Pirate beraksi. Untuk pengetahuan kepada yang bukan fan One Piece, Red Hair Pirate ni adalah salah satu kumpulan yang masih lagi jadi misteri. Dia punya kekuatan kita memang tak dapat tengok dia punya kekuatan, even dekat manga ke dekat anime ke belum ada lagi. Dalam filem Red kali ini kita dapat tengoklah kuasa dia orang, dan kita dapat tengoklah ability dia orang. Dan saya boleh cakap fighting scene dalam One Piece Film Red ni adalah fan service, ladies and gentlemen, kerana kita dapat tengok antara momen-momen yang best. Usopp dia connect dengan ayah dia, iaitu Yasop, menggunakan haki, iaitu dia menggunakan Ken Boshoko haki. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai observation haki. Itu antara momen yang paling best, antara momen yang saya highlightkan dalam movie. Dah lama nak tengok reunion di antara Usopp dengan Yasop ini. Kita juga ada fan service lagi, ladies and gentlemen, iaitu Katakuri datang ke battle. Katakuri, one of the best villain dalam dunia One Piece, dan ramai orang minat karakter dia ni, termasuk saya. Dan bila dia muncul tu, memang hype lah. Korang boleh tengok betapa orang jeritnya kalau korang pergi tengok One Piece Film Red. Kalau Katakuri muncul, orang tak jerit tu memang mungkin dia bukan fan One Piece lah kot. Sebab pada saya Katakuri ni muncul tu memang hype gila, like serius memang hype. Lagi-lagi bila dia kerjasama dengan Shanks, dan bila dia cakap apa, aku boleh nampak adik aku dekat dunia lagi satu tu menggunakan Ken Boshoko aku. Lepas tu Shanks kata, aku pun boleh nampak juga dia orang, bukan kau seorang je boleh gunakan Boshoko haki. Itu memang best lah. Scene tu memang best lah, serius. Dan antara momen-momen yang menarik juga, kita dapat tengok haki Shanks, ladies and gentlemen. Haki apa? Tak lain tak bukan Hao Shoko haki, ladies and gentlemen. Di mana Shanks telah pun menggunakan Hao Shoko haki ni di penghujung movie ketika Marines nak tangkap Uta. Dan bila dia keluarkan dia punya Hao Shoko tu, kita dapat tengok semua Navy pengsan yang bawah-bawah punya rank tu. Dan kita juga dapat tengok Vice Admiral juga hampir jatuh, iaitu Momonga. Tapi Admiral dia tak jatuh lah, iaitu Kizaru dan juga Fujitora. So kita dapat tengoklah betapa kuatnya Hao Shoko haki milik Akagami no Shanks ini. Itulah dia antara beberapa fighting moment yang menarik dalam One Piece Film Red. Dan antara fighting moment yang best juga tapi saya tak mention tadi adalah antaranya parallel di antara pasukan Mugiwara no Ichimi dalam dunia Uta World tu, dan juga Red Hair Pirate daripada dunia betul. Seterusnya kita cakap pula pasal karakter-karakter dalam One Piece Film Red kali ini. Dalam One Piece Film Red kali ini banyak karakter yang dah lama kita tak tengok muncul balik. Contohnya macam Charlotte Katakuri, Blueno, Khalifa pun ada, banyak lagi lah. So, adakah pada saya One Piece Film Red ni 10/10? Jawapannya adalah tak. Sebab apa?
untuk pengetahuan korang, One Piece filem Red kali ni juga ada beberapa kekurangan lah pada pendapat saya. Antara kekurangan dalam One Piece filem Red kali ni adalah main villain dalam cerita ini sendiri, iaitu Todd Muzika. Kalau nak dibandingkan dengan 3 villain dalam movie-movie yang lepas ni, saya rasa mereka bertiga ni lagi best daripada yang sekarang ini. Todd Muzika ni pada saya dia villain yang biasa-biasa sahaja. Dia punya hype tu tak macam Stampede, iaitu Bullet. Douglas Bullet, saya boleh cakap dengan korang, salah satu villain dalam One Piece movie yang saya hype. Selain daripada itu, kita juga ada Tesoro. Tesoro tu juga dulu hype. Zephyr, dan banyak lagi lah. Kalau Todd Muzika ni pada saya dia biasa-biasa saja. Perkara kedua yang saya tak minat dalam One Piece filem Red kali ni adalah fighting scene mereka yang lawan dengan Todd Muzika yang akhir-akhir itu. Memang hype, saya jujur cakap dengan korang, saya pun gembira, memang hype gila Shanks dengan Luffy combo semua kan. Tapi dia pun tak best adalah sebab dia dah spoil orang-orang yang tak baca manga. Saya memang tak puas hati pasal benda tu. Lagi-lagi bila dia tunjuk Gear 5 Joy Boy nikah, memang nampak guys. Dan bukan setakat Gear 5 Joy Boy nikah tu saja, kita juga dapat tengok yang lain juga. Sanji punya Ifrit pun dah di-spoilkan. Robin punya form lawan dengan Black Maria juga telah pun ditunjukkan. So memang ada spoiler yang sangat besar dalam One Piece filem Red kali ni untuk yang bukan manga reader. Kat anime belum keluar lagi benda itu, dia dah tunjukkan dekat One Piece filem Red. Walaupun tak lama, tapi siapa-siapa yang betul-betul fokus dekat movie tu memang dia akan perasan. Memang dia akan perasan benda tu. So, berapa rating saya untuk One Piece filem Red ini? Saya bagi rating 8.7/10 untuk One Piece filem Red. Kenapa tinggi sangat? Saya bagi tinggi disebabkan bila Shanks muncul saja, benda terus jadi hype. Like serious, Shanks datang, dia stop Uta kan. Time tu Uta nak tikam Luffy. Lepas tu tiba-tiba, pam! Shanks stop tangan Uta, ladies and gentlemen. Dekat dunia Uta World, Uta cakap yang Shanks tak akan datang. Tapi Luffy cakap Shanks akan datang kalau dia tahu anak perempuan dia tengah buat benda yang Uta tengah buat sekarang inilah. Dan Uta cakap Shanks tak akan datang, Shanks tak akan datang. And dekat dunia betul, bam! Shanks datang. And yes, Shanks datang dekat dunia yang betul. Dan bukan setakat dia seorang saja, tapi ada kru-kru dia semua juga. Ada komander-komander dia juga. Contohnya Ben Beckman, Yasop, semualah. Lucky Roo memang ada. Semua ada datang dekat situ. Dan untuk pengetahuan korang, ada yang tertanya-tanya juga, Shanks berapa minit dalam cerita kali ni? Lebih daripada 5 minit ke? Jawapannya ya, lebih daripada 5 minit. And dia bukan datang sekejap-sekejap saja. Shanks juga berlawan macam mana saya cakap tadi. Lawan dengan Todd Muzika pun ada. Lawan Kizaru. Sebagai fan One Piece, memang saya dah lama nak tunggu Shanks beraksi. Dan kita dapat tengok dia beraksi dalam One Piece filem Red kali ni. So memang best. Dan macam mana saya cakap tadi, Katakuri datang team up dengan Shanks. Dan tak lupa juga dekat Luffy and the gang yang dalam Uta World tu menyerang Todd Muzika. Memang best lah. Dan disebabkan fan service itulah saya bagi 8.7/10. Shanks muncul je, ui memang hype. Dia keluarkan haki dekat ending, hype. Katakuri datang, Akagami. Ui, kalau korang tengok cerita tu, best. Kalau betul-betul follow One Piece, kenal Katakuri, dia datang, dia cakap Akagami. Ui, gila lah, memang terbaik lah. Sorry lah saya mencarut, tapi like ini memang serious best gila lah. Dan tak lupa juga kepada 7 lagu yang saya mentionkan tadi tu, pada saya macam mana saya cakap tadi, lagu tu tak ada apa-apa sangat pun. Saya okey je dengan lagu tu. Cuba adalah 2-3 lagu yang mungkin tak berapa best, tapi yang lain memang best. Yang akhir tu like, weh, tu memang best. So ladies and gentlemen, itulah dia One Piece filem Red review daripada saya. So macam mana? Apa pendapat korang tentang One Piece filem Red kali ini? Korang boleh tinggalkan kat bawah. So macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. So kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.